بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, Allah beri afiat pada tubuh badan kita, dan Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut nama Allah. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pada pertemuan lalu kita dah masuk muka surat 191, buku saya ni. Buku ada saya letak pada rak tu. Dan saya tengah ni, sekejap lagi saya akan share screenshot saya daripada buku tu yang PDF. Tuan-tuan boleh baca juga melalui handphone masing-masing. Dan kalau boleh, terjemahan yang kita sediakan, Al-Quran terjemahan, di belakang, kalau tak cukup dalam depan juga di belakang rak tu, boleh ambil di open library kita kat belakang tu. Saya susun di sana. Kalau mana yang belum koyak plastik tu, koyak je lah. Tapi lepas guna, yang baru koyak plastik tu minta letak atas meja, sebab kita nak chop. Nak chop, musalla lah, supaya tidak ada orang bawa balik ke rumah lah. Tapi belum boleh download lagi ni, lambat pula. Baik, kalau tak silap saya, kita berhenti iaitu pada muka surat 191. Kita berbincang pada perbincangan yang lalu surah An-Nur berkenaan dengan hadisul ifk, ataupun fitnah yang berlaku kepada Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin, sebagaimana yang disebut dalam ayat yang ke-11 surah An-Nur. Yang mana ayat yang ke-11 ini adalah ayat yang membersihkan Sayyidah Aisyah daripada tuduhan palsu tersebut. Hari ini kita masuk poin yang ke-8, iaitu ayat 27 hingga 29, adab minta izin. Seruan Allah kepada orang-orang beriman dalam muamalah tu. Salah dia. Muamalah tu, mualamah pula dah. Muamalah seharian. Ayat 27 hingga 29. Cuba tuan buka Al-Quran terjemahan. Al-Quran pada muka surat 352. 352. Quran ada ke depan tuan-tuan? Tuan ambil sendirilah aku Muka surat 352 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahada فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Itu ayat 27 hingga ayat 29. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah
yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat yang ini mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin, maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, baliklah, maka hendaklah kamu berundur balik. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Ayat 29. Tidaklah menjadi salah kamu memasuki dengan tidak meminta izin mana-mana rumah yang tidak didiami orang, yang ada keperluan kamu padanya. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Okey. Baik. Penting sangat tuan-tuan. Saya ni tiga nampak ni. 3 kitab ni. 3 kitab supaya tak tinggal apa yang sepatutnya saya nak kongsi, sebab tajuk ini sangat penting. Sangat penting untuk kita bincang kerana kadang-kadang kita rasa kita dah bagus dah Islam kita. Tetapi ini asas yang kita bincang hari ini, asas ni pun kita tak lepas lagi. Asas dalam adab kita minta izin dan adab bertandang ke rumah saudara-saudara mara kita pun tak lepas lagi. Jadi sebab itulah surah An-Nur ni satu surah yang sangat baik. Selain daripada surah ini menyebut berkenaan dengan larangan-larangan. Di awalnya larangan berzina, fitnah dan sebagainya. Tujuannya apa? Nak jaga hubungan sesama Muslim. Maka ditambah lagi pada ayat 27 hingga 29 ini, dalam kita meminta izin dalam hidup kita bermasyarakat, kita bertandang ke rumah kawan kita, bertandang rumah adik-beradik kita, saudara mara kita, maka perlu adab yang kita jaga ketika sebelum, semasa dan juga selepas. Tentu sekali lah. Jadi bagaimana Islam ajar kita? Maka sebab itulah selalu saya sebut, perhatikan apabila Allah memulakan dengan nida ataupun seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bila ayat ini mula dengan ya ayyuhallazina amanu, cuba perhati. Sebab dalam ini ada hukum hakam yang Allah nak beritahu pada kita yang kita kena buat. Dan ada perkara-perkara yang dilarang yang kita tak boleh buat. Itu ayat yang bermula dengan seruan kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Adapun Dr. Muhammad Sayyid Tontawi ketika dia membahaskan ayat nida ini, beliau kata apa? Apabila ada ayat-ayat begini, di dalam ayat ini ada satunya pensyariatan, ada hukum hakam, ada taujihat, ada kita kata apa? Penerangan ataupun pemakluman ataupun teguran dalam ayat tersebut. Yang mana nak menunjukkan kepada kita ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu itu adalah ayat yang memandu kita, yang Allah nak kita ni ikut jalan ini, yang jalan inilah jalan yang sebenarnya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini khusus untuk kita. Adapun ya ayyuhan nas diumum kepada semua manusia. Baik. Allah sebut pertama sekali ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya kalau kita beriman, kita dengar, kita buat. Mafhum mukhalafahnya seolah-olah macam ni. Kalau kita tak buat apa yang diperintahkan dalam ayat ni, di mana iman kita? Seolah-olah maknanya kita tak beriman. Jadi tengok betul-betul ya. Pertama sekali Allah sebut la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu masuk rumah orang yang bukan rumah kamu, hatta tastanisu, sehingga kamu minta izin. Wa tusallimu, bahkan istiqnas ni juga bukan sekadar minta izin, dia juga memberi maksud menyenangkan hati tuan rumah. Wa tusallimu, dan kamu beri salam kepada ahlinya atau penghuninya ataupun penduduknya. Ini perintah wajib. Datang rumah saudara kita, kawan-kawan kita, berilah salam. Assalamualaikum. Dalam perbincangan hukum berkenaan dengan beri salam, kita nak tahu orang tu terima kita atau tidak, 3 kali panggil. Assalamualaikum.
Diam dulu. Tak ada bunyi. Assalamualaikum. Macam tu. 2. Nyap je. Nampak tingkap terbuka. Kita rasa macam ada orang kan. 2 kali kuat dah suara kita ni. Tak jawab juga. Kali ketiga. Assalamualaikum. Tak ada juga. Mana silalah balik. Orang tak suka kita datang. Kau datang menyebuk. Datang nak mengetir rumah aku. Buat apa, pergilah kat kedai ayu tu. Maknanya maksud dia begitu. Maknanya tuan rumah boleh tak jawab salam dengan tujuan tak nak terima tetamu. Sebab ada tetamu yang tidak diundang. Geng-geng makcik bawang kadang-kadang dia tak ada benda nak menyembang. Duduk di rumah boring. Pergilah rumah kawan sekejap. Dia pun Assalamualaikum. Beri salam pun satu, ada cara dia. Adab kita bertandang. Kebetulan pula semalam bincang tajuk yang sama di Baluk. Kalau pintu rumah macam ni. Ni pintu rumah kita jangan berhenti macam saya ni. Assalamualaikum. Ni pintu, ni pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni pintu. Bila buka, Waalaikumsalam. Buka kan? Apa yang kita nampak? Kita akan nampak rumah dia. Nampak perabot dia, nampak lampu rumah, nampak bini dia, nampak anak dara dia. Jadi tak boleh duduk macam ni. Dia kena duduk gini. Ni. Assalamualaikum. Macam tu. Kalau orang buka pun, kita ke belakang sikit daripada pintu supaya tak nampak macam mengintai. Ataupun ada juga orang duduk macam ni, elok dah. Tapi orang buka Waalaikumsalam. Ada belaka dalam rumah. Tak boleh juga. Adab. Dulu ingat masa zaman belajar tafsir dulu, masa di Ma'had dulu, Ustaz kami syarah detail. Cara duduk depan pintu macam mana, nak masuk macam mana, duduk atas kursi macam mana. Boleh tak tengok? Dinding. Cantik sofa. Dia kat mana? Ni pula ngapa buruk je ni? Dia ada adab lagi ke rumah orang tu. Jangan tegur. Kena sampuk ni. Jangan menegur. Kita suka nak menegur. Cantik rumah. Kalau yang itu kita kata okey lagi lah. Sebab biasa kita suka. Cantik perabot beli kat mana? Englai. Mungkin dia suka tapi kalau kita masuk buat berkerut. Bisik kawan kita. Buruk je sofa dia. Rabak dah. Memang tak ada orang suka. Maka sebab itulah masuk pertama sekali minta izin. Dan kenapa Allah tak sebut hatta tasta'zinu, sehingga kamu minta izin, tapi tasta'nisu, mana minta izin dalam keadaan kita menyenangkan hati tuan rumah, bukan menyusahkan tuan rumah. Baik, jadi masuk dengan minta izin tujuannya apa? Kerana dalam rumah itu ada penghuninya. Penghuninya pula bukan kawan kita seorang tu saja. Kalau kita lelaki, kita pergi rumah kawan kita yang lelaki tu juga, dia ada isteri. Isteri dia bukan mahram kita. Anak dia. Bimbang kalau kita duduk muka pintu, dia buka akan nampak ahli keluarga dia. Memang setengah orang tu memang pintu dia jenis pintu cermin. Pintu cermin, kalau tuan-tuan mari terus depan cermin, Assalamualaikum. Berlari mencipuk anak-anak dia. Nampak kita. Jauh dah sikit. Duduk belakang-belakang sikit supaya tak nampak macam kita ni mengendap. Kena pula jenis anak-anak tidur depan TV, tengok TV kan. Macam-macam gaya tidur, kuak lentang. Segala kuak duduk situ. Jadi tak sesuai. Maka sebab itulah, bila nak masuk ke rumah orang lain, maka pertama sekali orang beriman dia masuk dengan minta izin. Okey, kata Syekh Mutawali Sya'arawi, dia kata, rumah ini adalah tempat di mana manusia ini di hujung-hujung hari ini dia balik nak berehat. Malam pun begitu juga, malam baik, siang baik. Dia balik ke rumah kerana dia nak berehat. Kalau dia nak bekerja, dia nak ada urusan dengan kita, baik dia duduk kat luar. Kenapa dia duduk dekat dalam rumah? Sebab dia balik nak berehat, nak sembang-sembang dengan anak isteri dia. Jadi sebab itulah bila kita nak jumpa dia, walaupun best friend kita, minta izin dulu. Cara minta izin ialah beri salam. Macam tu. Kalaulah dia dah tahu waktu tu dia berada di rumah, jangan tebing lah kata orang tu. Lah, tadi dia elok-elok. Contohnya, kita tahu dia tu kerja di mana, dekat dengan rumah kita. Pergilah masih dia dekat pejabat. Kalau ada urusan nak bincang,
Ataupun waktu dia tak balik rumah lagi, kat mana-mana, tahu dia tak balik lagi. Sebelum balik tu kita ni tu, ngetel dulu ada benda nak bincang. Kan elok macam tu. Bila dia dah balik, nampak terganggu. Dia ada family, dia ada isteri, dia ada suami, dia ada anak-anak. Mungkin dia ada plan dengan isteri dia nak ke mana-mana. Mungkin dia ada plan dengan anak-anak nak pergi mana-mana. Nak hantar anak pergi sana, nak hantar isteri pergi sana. Kan maklumlah kita ni, kita pun tahu. Kita ni memang banyak sangat benda nak buat di rumah bila balik di rumah. Jadi sebelum balik, blok dulu. Boleh bincang kejap tak? Ada hal ni. Kan bagus. Itu cara tertib orang beriman. Sebab itu tujuan, kalau dah lepas pada waktu itu, nak datang jumpa juga, ada urusan, beri salam. Beri salam pula 3 kali. Kalau 3 kali tak beri salam, kan nampak dalam ayat berikut, baliklah. Kalau dia beri salam, kita beri salam, dia jawab, Waalaikumsalam. Saya penat lah. Balik dulu lah, kita bincang semula lah. Baliklah. Allah, sekejap. Kalau orang Arab, dia selalu buat gini. Dia buat gitu tu, lemah lalu. Dia tak payah bercakap. Dia buat gitu. Kalau maknanya, sekejap. Kalau kita bercakap dengan dia, budaya orang Arab ni, kita bercakap banyak, dia buat gitu. Maknanya, dia tak buat macam ni. Dia berhenti-berhentilah bercakap. Maknanya kalau bicara macam tu. Kita kena faham lah, ini sebut gaya orang Arab. Kalau kita pergi Mekah, dia melintas jalan, dia tak buat macam tu. Dia nak tahan kereta. Itu orang Melayu. Kalau nak suruh dia berhenti, sekejap, kami nak melintas. Terus dia break. Ni kita buat gitu. Macam polis trafik. Gini. Esok pergi Mekah buat gitu. Kalau lagi lembut, lagi kata lagi bergaluh. Tak payah cakap apa-apa. Okey, baik. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, rumah ni dia macam dar. Dia rumah juga bermaksud dar bermaksud rumah. Dua-dua tu sama. Rumah ni adalah tempat di mana insan ataupun manusia nak balik berehat. Begitu juga dengan dar. Dar ni kenapa panggil dar? Dar ni dar macam berlegar. Darul Ma'mur. Faham? Darul Ma'mur. Dar tu daripada perkataan daur, berlegar. Maknanya kenapa dipanggil bait tu atau buyut tu ataupun rumah tu sebagai dar? Kerana situ kita dengan family kita duduk berlegar-legar, dapur, depan, bilik, tengok TV. Tempat kita berlegar, maka dipanggil dar. Jadi, bila kita sebut dar dan buyut, maknanya tempat privasi seseorang itu. Dia penat-penat bekerja, dia penat-penat duduk di luar, dia nak balik rumah, dia nak rehat. Jadi janganlah pula kita marah pula kalau kita call kawan kita ketika dia berada di rumah, dia tidur, dia tak angkat telefon. Kenapa? Sebab dia nak balik, nak berehat lah. Yang kita kacau, kenapa? Kalau dia tak nak berehat, dia duduk kat luar lagi. Sebab dia nak berehat lah, maka dia balik ke rumah. Baik. Kenapa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, okey, masih lagi ayat yang sama, iaitu ayat 27. Kenapa kita ni kena minta izin? Kenapa kita kena minta izin? Dah kalau tak minta izin, tak boleh ke? Kenapa nak kena minta izin juga? Dengan cara Assalamualaikum, boleh masuk. Kenapa? Kerana setiap rumah ni ada kehormatan dia. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Rumah kita ada kehormatan kita. Di situlah kita letaknya isteri kita. Kita letaknya anak-anak kita. Maknanya rumah tu terhormat di sisi kita. Kita buat rumah kita dinding elok-elok, kita letak tingkap elok, tak cukup tingkap, bobol lansir pula. Tujuannya apa? Tempat kita, privacy. Kita nak melepak di rumah kita. Tak salah pun dia nak tidur kat mana, nak orang kata orang nak duduk depan TV ke, nak ikut kuat apa, nak duduk kuat lentang ke, kuat ramai-ramai, ikut dia. Sebab rumah dia. Sebab rumah itu adalah kehormatan bagi dia. Sebagaimana pakaian kita adalah kehormatan bagi diri kita. Kita pakai baju sebab nak jaga badan kita daripada orang nampak. Begitu juga rumah nak jaga kita dengan keluarga kita daripada orang nampak. Orang tak datang suka-suka. Buat pagar lagi. Itu yang jadi masalah. Bila orang tak faham, orang buat pagar malik dah. Yang buka pagar rumah orang apa? Walaupun tak kunci. Tak kunci sekalipun, orang buat pagar, mu duduk luar pagar lah. Janganlah duduk buka pagar, pergi duduk pegang pintu. Assalamualaikum. Ketuk pintu. Kung. Ketuk pintu tu macam emergency. Rupa-rupanya apa? Ada macam-macam hari ni datang ke rumah. Ada jual jagung. Ada apa lagi? Segala benda lah kat taman kita ni.
Segala benda dia mari di rumah. Dia ketuk pintu tu. Kalau ketuk pagar rumah, tahan lagi. Ni ketuk pintu rumah kita. Kita memanglah pintu rumah tu, kita duduk balik pintu je. Kalau rumah kita besar mana pun. Jadi bila orang dah ketuk cermin sliding door kita, memang tak ada privacy lah kita lah. Kita sedap-sedap terkangkam tengok TV tak. Tengah orang ni pakai seluar pendek tu di rumah tak. Mana nak dah kita tutup seluar pendek tak, kan nak tarik ke bawah, telucuk pula atas tak. Jadi, ternampaklah aurah dia. Maka sebab itulah, rumah itu adalah kehormatan bagi sesuatu orang itu dan suatu keluarga. Maka sebab itulah nak jaga kehormatan punya Islam, nak kawal sangat, terutamanya wanita adalah rumah itu. Sebab itulah surah An-Nisa. Ini satu kepujian pada orang perempuan. Orang perempuan ini muslimah. Islam jaga sangat. Kalau kita orang lelaki ada kehormatan kita kena tutup aurah kita. Orang perempuan lebih lagi. Sehingga kan sehelai rambut dia pun orang tak boleh tengok kalau bukan ajnabi. Jatuh rambut kita di tempat awam, kita kena ambil orang perempuan. Rambut kita tu aurah. Simpan. Nak ceritanya betapa Islam jaga, kawal sangat. Saya ingat kata-kata Syekh Mutawalli Syarawi dalam satu ceramah dia. Dia kata apa ketika dia pergi satu ketika ke UK. Dia tengok Queen Elizabeth, hanya orang tertentu je bersalam dengan dia. Jadi dia tanya, kenapa tak semua orang boleh bersalam dengan Queen? Jadi adalah pegawai menggali kata, dia kata yang boleh bersalam dengan Queen ni hanya 6 jenis saja boleh bersalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6 jenis orang je boleh bersalam? Dia kata sebab Queen ni level tinggi, dia makam tinggi lah. Tak semua orang boleh sentuh kulit dia. Tak boleh. Bukan sembarangan orang. Bukan kata mari nak cium. Tak boleh. Sebagaimana juga kita nak bersalam dengan raja kita. Bukan semua orang dapat bersalam. Dia lalu tu kebetulan di hulu tu, rezeki lah tu. Kau dapat bersalam dengan tuanku tak. Kalau nak minta-minta tu kan lain lah. Nampak raja-raja kita nampak berbeza lah. Sebab raja kita ni Muslim. Dia berbeza lah berbanding dengan raja-raja bukan Islam ni. Di hulu juga pada kita ni. Tapi kalau Queen ni, 6 kategori orang saja boleh bersalam dengan dia. Ada kerabat-kerabat dia semualah. Jadi Syekh Mutawalli kata, sebab apa? Dia tanya. Jadi orang tu kata sebab nak jaga kehormatan seorang Queen. Tak boleh semua orang sentuh sesuka hati. Dia kata dalam Islam lagi hebat. Kami orang perempuan lebih daripada Queen, dia kata. Sebab bukan 6 orang. Bukan 6 orang. Dia kata apa? Macam mana dia sebut? 6 lah, dia kata 12 orang sahaja, dia kata. Dia kata 12 orang. Saya lupa ayat tu. Tapi ialah dalam Islam 12 orang sahaja boleh sentuh. Dan yang sentuh ni pula bukan kategori orang kata makam-makam tertentu lah. Yang boleh tu memang boleh sebut dalam kitab terus. Ayah mentua, adik-beradik, anak, pak saudara. Nanti kita akan jumpa 12 tu. Maknanya selain daripada tu nak sentuh tak boleh. Bahkan bukan tak boleh sentuh, tak boleh tengok rambut pun selain 12 orang tu. Maknanya nak ceritanya lagi besar kedudukan muslimah di sisi Islam, perempuan di sisi Islam berbanding dengan seorang queen yang mana tak boleh salam saja. Boleh tengok yang lain, barangkali boleh tengok yalah rambut boleh tengok. Kalau kata dia punya queen dia pakai skirt pada kita boleh tengok pakai skirt je. Kita orang muslimah kita nak tengok pakai skirt, tak dapat nak menolonglah. Rambut selai pun tak boleh tengok, maknanya siapa lebih mulia? Mulia lagi muslimah tu. Di mata Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di mata manusia. Sebab itulah bukan mudah-mudah kita nak melihat aurah seorang perempuan. Nanti ayat ni kita akan jumpa sebab ni ayat yang cukup menjaga kedudukan wanita sehingga kita rasa wanita yang ada sekeliling kita yang di kalangan muslimah ni, keluarga-keluarga kita ni, jiran-jiran tangga kita ni lebih mulia daripada seorang puteri. Dijaga oleh Islam. Bukan sekadar tulis dalam buku, dalam perlembagaan, ditulis dalam Al-Quran. Hebat. Orang lelaki, mana ada surah Ar-Rijal. Orang perempuan ada surah An-Nisa. Orang lelaki tak ada surah lelaki. Orang perempuan ada surah perempuan. Kemudian disebut detail pula siapa. Dahsyat orang perempuan. Dijaga sungguh oleh Islam. Cuma ramai tak sedar, dia menganggap Islam mengongkong. Sebenarnya Islam tak kongkong perempuan. Islam nak jaga kehormatan wanita. Nak tinggikan kedudukan mereka, nak cerita berharganya. Kalaulah buah yang sentiasa disentuh di pasar-pasar, kita tengok orang tu sentuh, orang tu picit, orang tu sentuh, orang ni picit. Kita nak beli pun tak mahu dah. Bayangkan kalau wanita begitu, orang tu pegang, orang ni sentuh, orang tu picit.
Kita rasa tak ada kehormatan dia. Wanita muslimah, apa berlaku pada mereka? Bukan sebarang orang boleh pegang, bukan sebarang orang boleh sentuh, bukan sebarang orang boleh picit. Mana hebatnya, nak sentuh pun tak boleh. Macam tu. Baik. Kenapa kata Syekh Mutawalli Syarawi sampai kena minta izin nak masuk rumah ni? Kerana setiap rumah itu ada kehormatannya. Dan pada hujung ayat itu Allah sebut, Zalikum khairul lakum. Cuba kita tengok pada hujung ayat 27 tu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Lebih baik untuk siapa kan? Untuk orang yang datang ziarah ke? Ke untuk tuan rumah? Kedua-duanya. Untuk orang yang zair, yang ziarah, yang mazrur pun ada kebaikan untuk mereka. Orang yang datang ziarah pun baik, orang yang diziarahi pun baik. Tadi saya sebut sebahagiannya. Antaranya ialah kalau orang tuan rumah yang datang, yang kita nak ziarah dia, terpelihara kehormatan dia. Kita tak nampak sesuatu yang dilarang untuk dilihat di rumah dia. Kalau dia ada anak perempuan, aurah dia kita jaga daripada nampak pada orang luar. Itu menunjukkan dalam rumah itu ada kehormatan, dan kehormatan yang dijaga itu sebenarnya bukan sekadar kebaikan untuk tuan rumah, tapi untuk penziarah juga. Kalau kita datang ziarah, contoh mudah, analogi mudah. Kalau orang tu datang rumah kita, tak jaga adab, apa kesan kepada orang yang datang ziarah tu? Orang kata, teruk betul lah dia tu, main langgar nak pergi masuk siapa-siapa. Salam tidak, la salam wala kalam, segah masuk. Apalah jenis orang macam tu. Dia akan jadi cerita orang. Oh, si Mamat ni begini, tak boleh berkawan dengan dia. Teruk betul, datang rumah orang main masuk gitu je. Assalamualaikum, bagi salam, tapi kat dapur dah. Kat dapur dah, tepi meja kita tengah makan. Assalamualaikum. Wah, sedap makan, tak mengajar. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Ingat kadang-kadang kita ni dekat kampung. Dekat kampung ni kadang-kadang kita rasa macam sepupu, dua pupu, tiga pupu, empat pupu ni yang cari beradik kita. Jadi kita masuk rumah tak berapa pupu kita dah. Biasa sangat. Beri salam tidak, tiba-tiba terus ke dapur je. Ada, ni memang cerita ni berlaku. Ke dapur terus. Kita tengah makan ngak anak beranak kita dia. Makan sedap, tak menengok orang dah. Kita ni bergapak anak cucu, segala anak bini kita ni. Ya Allah, dia boleh masuk sergah gitu je. Ada. Maknanya, tak ada adab. Orang pun kata, hati-hati dia tu kalau datang rumah. Kunci rumah molek. Dia masuk terus ke dapur ni. Siap gaya duduk congok depan kita, siap ubah nasi dan pinggan. Bola terus atas pinggan dia siap gaya. Ada orang macam tu. Jadi, adab diajar oleh Islam, jangan sekali-kali masuk sehinggalah diberi izin. Minta izin dan diberi izin untuk masuk. Okey. Bahkan, kata Syekh Mutawalli Syarawi cantik, dia kata, cantiknya syarak, indahnya Islam. Sampaikan, kata Syekh Mutawalli Syarawi, dia kata apa? Islam ni mengajar kita jangan nak pergi bermusafir, nak pergi berjalan. Antara adab kita bermusafir, satunya elok, waktu yang kita nak bermusafir, elok awal pagi. Betul tak? Kalau boleh sebelum subuh. Dalam mazhab kita, kalau kita nak keluar hari Jumaat, sebelum Jumaat, maka kita dapat pengecualian daripada solat Jumaat. Betul tak? Dapat pengecualian. Jadi, Islam mengajar kita kalau nak keluar awal pagi. Elakkan daripada keluar pada waktu malam. Sebab malam macam-macam gelap dan sebagainya. Nak pula masa dulu. Jadi, Islam juga melarang kita pergi ziarah pada waktu malam kecuali emergency case. Ada kes kematian, ada apa-apa perlu, ada pencuri masuk rumah ke, nak peringatkan jiran-jiran tetangga kita. Itu tak apa. Tapi elakkan daripada kita nak pergi ke rumah siapa-siapa pada waktu malam. Bahkan dalam ayat Al-Quran, dalam ayat yang lain juga menyebut tentang surah ni juga, tuan-tuan. Surah An-Nur juga. Kita kena minta izin bahkan penghuni rumah kita. Anak-anak kita. Ada 3 waktu yang kena minta izin. Pertama sekali, nak minta masuk bilik mak ayah tu, kena minta izin ada 3 waktu. Min qabli salatil fajr, sebelum waktu solat fajar, sebelum subuh. Kenapa anak-anak kena ketuk pintu dulu sebelum masuk bilik mak ayah pada waktu sebelum subuh? Kerana mak ayah baru bangun tidur. Kain entah ke mana, seluar entah ke mana, baju entah ke mana. Jadi anak masuk sergah macam tu je, habis nampak benda tak sepatut nampak.
Satu. Yang keduanya, waktu zuhur. Wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirah. Ketika kamu menanggalkan pakaian kamu pada waktu-waktu di tengah hari, waktu zuhur. Kenapa tengah hari ni panas? Kita balik daripada kerja, berehat sekejap, tanggal baju kita duduk terbaring dalam bilik. Jadi anak nak masuk, ketuk dulu. Abah, boleh masuk? Contohnya, mak boleh masuk. Sebab apa? Nak jaga. Ini di kalangan mahram ni. Nak jaga supaya anak kita tak nampak benda-benda tak elok. Buatnya abah tak sempat pakai kain lagi. Tak ada pakai kain plekat. Masuk anak kita. Kan nampak benda yang tak sepatutnya tengok. Kedua, yang ketiganya, wa min ba'di salatil isya, selepas solat isya, waktu kita nak tidur. Waktu ni anak-anak kalau nak masuk rumah, nak masuk bilik ayah, bilik mak, ketutlah pintu sikit. Ataupun, bah, kalau tak ketuk pun, bah, boleh jumpa jap, macam tu. Jadi kena ajar lah anak-anak kita. Kalau kita tak biasa ajar begitu, anak-anak akan masuk keluar masuk setiap masa. Tapi anak dah besar dia faham. Anak yang kecil-kecil ni. Yang besar-besar ni lah. Kadang-kadang yang faham. Tapi bila tak tahu adab, dia main sergah je. Masuk. Kalau anak-anak yang nak cerdik, ada ilmunya, dia nak masuk tu boleh masuk jap. Atau boleh panggil, mak, kita pun boleh dengar. Sebelum masuk dia panggil dulu. Jadi, bersedialah kita. Supaya tidak ternampak benda yang tak sepatutnya nampak oleh anak-anak kita. Baik. Itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa kita kena minta izin. Kerana satu yang tadi kerana kehormatan rumah itu, yang keduanya kerana dia adalah tindakan yang terbaik untuk tuan rumah dan juga tindakan yang terbaik untuk orang yang datang bertandang ke rumah. Baik. Kemudian ayat yang ke-28. Allah sebut apa? Fa illam tajidu fiha. Ini ada pengecualian. Sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin. Okey? Maka janganlah masuk ke rumah itu sehingga kamu diberi izin. Maknanya, selagi mana tuan-tuan, kita semua tidak diberi izin untuk masuk dalam rumah, jangan sekali-kali kita masuk. Kalaupun dia tak jawab sekalipun, jangan kata, oh tergamuk dia tak jawab salam aku. Tujuannya apa? Supaya kita tak, dengan sebab dia menjawab tu, kita duk tunggu nak masuk juga. Sedangkan dia tak sudi untuk terima kita. Sebab setengah orang, bila dia dengar kita jawab, dia ingat kita ni sudi terima kehadiran dia. Sedangkan dia tak sudi terima. Jadi bila kita jawab, tak jemput masuk, dia mulalah tergamuk, tak mengajak kita masuk rumah. Sedangkan ada hak tuan rumah untuk izin atau tidak orang yang datang ke rumah untuk masuk. Cuma ialah adab kita orang Melayu, adab dan juga adat kita orang Melayu, biasanya bila datang rumah, walaupun muka ketat, pergi masuk juga, tak? Sebab apa? Budaya kita mengajar begitu. Takkanlah sampai tak ajak masuk, takkan tak ajak minum teh lah. Kita diajar juga dalam Islam melayan tetamu. Cuma sebelum kita dilayan sebagai tetamu, biarlah kita pergi dalam keadaan kita selayaknya untuk dilayan sebagai tetamu. Jangan pergi waktu yang tak sesuai, dekat-dekat nak maghrib, waktu malam, awal pagi, waktu tengah hari, tengah berehat. Waktu-waktu ni janganlah kita sibuk dan pergi cari kawan kita di rumah dia. Dan kalau dia tak izinkan kita masuk, contohnya, lain kalilah kita jumpa, saya penat nak berehat ni. Jangan ambil hati. Jangan mudah ambil hati. Kadang-kadang kita ni cepat sangat ambil hati sebab kawan kita kata begitu. Sedangkan dia cakap benda yang betul. Dia tujuan beritahu tak nak bagi kita terasa, saya penat, tak agak. Kita sekarang petang-petang sikit, lepas asar, saya penat sangat ni. Nak tidur dulu contohnya. Jadi kita kena terimalah. Sebab itu kehendak dia sebagai tuan rumah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bagaimana jika sekiranya, yang rumah yang kita pergi itu tak ada penghuni. Rumah tak ada penghuni. Ataupun tak ada tuan rumah. Macam kes kita ni, Syekh Mutawalli Sya'rawi cantik dia punya huraian dia. Contoh kita zaman-zaman dulu lah, orang Arab ni dia bermusafir. Dia ada satu tempat dia panggil RNA jugalah, kita kata ini. Tempat-tempat begitu, kalau kita kata hari ni RNA, Temeloh, Rambang semua tu, tak perlulah kita minta izin. Kita memang berhenti memang tempat berehat kita. Jadi tempat macam tu,
Dikecualikan berdasarkan firman Allah ni, tak perlu kita minta izin untuk masuk. Boleh saya masuk nak makan sini? Tak perlu. Assalamualaikum, tuan kedai, boleh saya masuk? Tak perlu. Masuk je. Sebab tak ada tuan kedai yang marah kita masuk dalam kedai dia. Kalau kita kata, boleh saya masuk tak makan? Dia kata apa? Alah, tak sudi ke? Kan nampak duk jengok-jengok kedai sebelah tu tak sedap, tu kedai saya, dia kecil hati pula. Masuk je. Kedai makan, tempat berehat, tak perlu kita di mahattah dia panggil. Dalam bahasa Arab dia panggil mahattah. Kita dia panggil hari ni RNR lah. RNR ni tak ada masalah, pergilah. Ataupun masuklah maksudnya. Ataupun tempat di rumah yang memang tak ada penghuni. Rumah usang semua itu dikecualikan lah. Tapi kita nak buat apa? Sebab tu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa kita sibuk nak masuk kalau rumah tak ada penghuni? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa kita nak masuk kalau rumah tak ada penghuni? Mana rumah usang lah. Sebab kita datang ke rumah orang, bukan kita nak tengok rumah. Kita datang ke rumah seseorang sebab kita nak jumpa tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah tak ada, kenapa kita nak datang? Tak payah datang, sebab tujuan kita yang Islam ajar ni suruh ziarah. Bukan nak tengok rumah, nak tengok tuan rumah. Bila tuan rumah tak ada, tak payahlah. Awal-awal lagi lah kalau rumah tu memang ada penghuni. Kalau rumah usang tu cerita, memang tak ada apa faedah pun kita pergi. Ni rumah ada tuan. Tetapi tuannya tak ada pada hari tu. Dah kita tahu keretanya tak ada, pagarnya berkunci. Yang kita sibuk sampai nak panjat pagar tu kenapa? Dah tahu dia tak ada. Sebab kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita datang bukan tujuan kita nak jumpa rumah. Kita datang ke rumah dia sebab nak jumpa tuan rumah. Jadi bila maksud asal kita nak jumpa tuan rumah tu dah hilang, tak perlulah kita bersusah payah. Siap beri salam 10 kali, 100 kali. Memang takkan ada orang jawab lah. Jadi, kena fahami dulu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apa maksud, apa tujuan kita pergi ke rumah seseorang itu. Bukan kerana kita nak jumpa rumah, bukan kita nak tengok rumah, kita datang nak tengok tuan rumah. Bila kita sebut nak jumpa tuan rumah, maknanya apa saja di rumah itu, perabotnya ke, lampu rumah ke, bentuk rumah ke, apa saja di rumah tu tak jadi kisah pada kita. Sebab kita datang dengan tujuan nak jumpa tuan rumah. Ini kita kena letak ni, apa asas ni biar jelas. Kita pergi ziarah siapa-siapa pun dengan tujuan kita nak ziarah tuan rumah. Jadi bila tuan rumah tu menjadi subjek utama kita, tak kisahlah rumah dia besar mana, rumah dia buruk macam mana, panah macam mana pun tak jadi hal, sebab kita nak jumpa tuan rumah tu. Dah lama dah berpisah. Mungkin 20 tahun, mungkin 10 tahun kawan-kawan sekolah kita kan. Jadi nak jumpa dia tu kat rumah dia. Kalau rumah dia nak runtuh sekalipun, jangan ambil peduli, kerana kita hanya sekadar nak jumpa dia. Tak payahlah mata liam menengok yang rumah kawan tu sengit. Dia tengok tiang daripada tadi lagi. Bila nak untuh. Tak perlu kita melihat benda-benda begitu, kerana apa? Tujuan kita hanyalah kerana kita nak jumpa tuan rumah. Baik. Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila dia suruh pada kamu balik, kalau tuan rumah tu ada, dia kata baliklah. Tadi saya sebut tadi, jumpa lain kalilah, farji'u, maka baliklah kamu. Huwa azka lakum, itu lebih bersih untuk kamu, lebih baik untuk kamu, lebih mulia untuk kamu. Kenapa kita kena balik? Syekh Mutawalli Sya'rawi ni itu yang suka bila baca tafsir dia. Sampaikan setiap perkataan tu dihurai panjang. Dah kenapa kita kena balik? Bila orang kata baliklah, jumpa lain kalilah. Kenapa kita kena balik? Kerana bila kita tak balik, kita meninggalkan kesangsian dalam hati tuan rumah. Tuan rumah dia pelik pula, kenapa dia tak nak balik ni? Baliklah, esok. Dia duduk kerai. Esok sibuk. Karanglah, sekejap je. Esoklah lah. Apa sangatlah, saya ni ada urusan tu ni. Esok. Alah, sekejap je pun. Jadi bila kita berkeras tak nak balik, dia akan berlaku apa? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia akan memberi kesan ragu-ragu, kesangsian dalam hati tuan rumah. Kenapa dia ni yang beria sangat ni? Jadi kenapa ya kesangsian ni tak tak boleh ada? Sebab Nabi ajar pada kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu daripada dengan melakukan benda yang tak ragu-ragu. Bila ada benda ragu-ragu ni kena tinggal. Jadi kita dah buat satu benda yang meragu-ragukan, menyebabkan rasa sangsi. Kenapa dia ni?
Sibuk sangat, ada apa nak minjam duit ke, nak mengompok rumah aku ke? Jadi bila benda yang ragu-ragu ni Nabi ajar pada kita, tinggalkan. Jangan cara benda ni. Contoh macam kita buat satu benda tak, kita rasa macam berdebar. Sebab salah nak buat benda ni. Kok salah kot. Ada perasaan macam tu. Bila kita rasa tak senang hati, berdebar-debar, sangsi, maka benda tu jangan buat, Nabi ajar. Contoh kita nak buat satu benda ni, orang suruh kita buat. Risaulah pula buat ni, betul ke tidak ni? Bimbang jadi salah pula. Jadi bila benda tu kalau kita rasa sangsi, rasa ragu-ragu, maka tinggalkan. Itu diajar oleh Nabi. Jadi orang yang datang ke rumah tadi, bila orang suruh balik, tak nak balik, tuan rumah jadi lain macam ni. Kenapa Nabi sibuk nak masuk rumah aku sangat ni? Ada apa benda ni nak ambil ke ni? Jadi benda tu sepatut ditinggalkan. Maknanya seolah-olah pertama tadi tuan rumah dah tak setuju dia datang. Yang kedua, bertambah lagi tak sepatutnya dia masuk rumah orang tu sebab dia dah meninggalkan kesangsian pada tuan rumah, sedangkan kesangsian ni tak patut ada pada orang beriman. Lagilah dia tinggalkan. Kau baliklah kalau gitu. Oh, pelik orang suruh balik tak nak balik, lagilah kamu tu mengamuk. Jadi sebab itulah kalau diminta kepada kita, walaupun nampak macam kata-katanya pedih, baliklah kamu, tetapi kata-kata balik itu sebenarnya azka lakum, lebih bersih untuk hati kamu, bersih untuk diri kamu. Jadi tinggalkanlah orang suruh balik-balik je lah. Lain kali dah datang. Ini nak tunjuk pada kita, bukan keras. Bukan keras. Oi, keras weh Islam ni. Oi, sampai tahap macam tu. Tidak keras. Tapi nak ceritanya ada adab yang kita kena jaga, terutama melibatkan privasi saudara mara kita yang Islam ni. Kena jaga. Ada kehormatan dia tadi kan, dalam rumah ada kehormatan dia. Jangan mudah-mudah kita nak datang sewenang-wenangnya. Jadi tuan-tuan, bila kita dah dengar macam ni, kita rasa macam mana? Oh, rupa-rupanya kawal sangat Islam. Islam kawal sangat bab menjaga kehormatan diri ni, diri kita dan diri orang lain. Kena jagalah. Sebab itulah kita ni, bila kita faham ayat ni, walaupun bercerita kepada dia punya subjek dia pada malam-malam ni ialah masuk rumah dengan izin. Kalau orang tak izin jangan masuk. Kalau suruh balik-balik, soalah berkisah tentang rumah. Tapi sebenarnya lebih dalam daripada itu, Islam nak ajar pada kita tentang tertib seorang Muslim. Tak boleh sembrono kita main sergah. Tak boleh kita rasa okey kot, dia okey, tak boleh. Kita kena pasti memang betul-betul dia okey, dia boleh terima kita. Sebab itulah untuk mengelakkan daripada berlaku insiden-insiden orang suruh balik, baik mesej dulu. Hari ni kan ada handphone kan, nak datang rumah boleh. Kalau lama dia dah tadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cepat jawab. Tapi saya cadang nak ziarah rumah hari ni, boleh ke tak? Lama pula dia nak jawab tu. Lama dia nak jawab. Mungkin ditanya isteri dulu, ada kawan nak datang. Macam mana? Kawan abang ni lama dah tak jumpa, 20 tahun dah. Macam mana? Sialah bang, saya ni pernah balik kerja. Lain kali. Alah, jangan gitu, kawan lama tak jumpa ni, dia bincang dengan bini dulu. Jadi kalau kita tengok lain macam, lama tak jawab, agak-agaknya orang tu mungkin sibuk, tak sudi terima kita pada ketika itu. Jadi tak apalah, kalau kau sibuk tak apa, lain kali cuma tanya je ni. Kalau dia kata okey, tak ada masalah, datanglah. Mesej dulu, kan senang. Ini main sergah, Assalamualaikum, tiba-tiba depan rumah, kan susah. Baik, kemudian masuk pada ayat 29, tidak berdosa masuk rumah yang tidak ada penghuni, saya dah sebut tadi. Yang berikutnya tengok pada ayat 30. Okey, ni satu poin lain juga yang ada kaitan dengan adab. Satu poin lain tapi berkaitan dengan adab, tapi dia berkait pula dengan ayat selepas tu nanti. Kita akan tengok surah Nur ni cantik, disusun dulu apa tindakan kita sebagai seorang mukmin berdepan dengan fitnah, nak jaga aurah tu macam mana, nak jaga hubungan sosial kita dengan jiran macam mana, kemudian hukum-hukum berkaitan dengan menuduh dan sebagainya. Allah sebut dulu apa sepatutnya tindakan kita, apa yang patut kita buat. Kemudian Allah sebut selepas pada itu, Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Kenapa? Rupa-rupanya segala tindakan kita yang disebut dalam surah An-Nur ni, yang baik-baik, yang Allah larang kita buat, yang baik kita buat, dia menyebabkan, kata ulama, dia melapangkan, memberi cahaya kepada hati kita. Sebab tu kita tengok setengah orang, dia tu biasa-biasa saja. Kita tak nampak, tak rasa macam dia tu orang belajar tinggi. Kita tak nampak macam dia tu belajar agama sampai ke luar negara.
mengaji beratus-ratus beribu kitab, tapi tengok dari segi tertibnya, luar biasa. Seolah-olah kita kata, dia ni memang orang dia ni ada nur, ada nur. Kenapa? Sebab dia menjaga batas-batas yang sepatutnya dia jaga. Benda yang boleh dia buat, yang tak boleh dia tinggalkan. Dengan sebab itulah kata ulama, Allah sebut Allahu nurus samawati wal ard, dengan sebab dia tak fitnah orang, dia tidak melakukan perbuatan zina, dia tak menuduh seorang perempuan melakukan perbuatan jahat, dia menjaga adab ketika bertandang, dia menjaga aurah dia, maka Allah beri cahaya pada hati dia. Itu kata huraian ulama lah. Baik, kita tengok yang terakhir kita nak bincang pada malam ni, iaitu ayat 30. Allah sebut apa? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Okey, ni larangan larangan supaya jangan kita melihat benda yang tidak boleh dilihat. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, panjang pula ayat yang ke-31. Kepada lelaki beriman, pendek saja, jaga pandangan mata, jaga kehormatan diri ataupun jaga kemaluan. Itu lebih bersih, lebih suci bagi kamu. Ada pun orang perempuan, lebih lagi. Tengok katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, supaya menyekat pandangan mereka, satu, daripada memandang benda yang haram, dan memelihara kehormatan diri mereka, dua, dan jangan mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir sahaja, dan hendaklah menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, empat, dan jangan mereka memperlihatkan perhiasan mereka melainkan kepada suami mereka, dan senara-senara yang panjang tadi, lebih daripada lelaki. Tapi adakah bermaksud kesilapan itu bermula daripada wanita sahaja? Tidak. Kita tengok apa huraian ulama tafsir. Hari ini saya nak ambil satu je, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata apa? Pertama sekali, kita ada beberapa deria. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada mulut, kita ada apa lagi? Telinga, kita mendengar. Hidung satu lagi. Hidung, kita menghidu. Lidah ataupun mulut, kita merasa sedap, kita menyebut sesuatu. Mata ni pula, kita dapat melihat. Daripada banyak-banyak ni, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mata paling bahaya. Banyak-banyak ni, tangan, telinga. Telinga ni dengar. Dia dengar benda tak elok orang kali. Telinga saja, dia dengar saja. Apa, hidung, mungkin dia bau wangian-wangian, orang perempuan pakai wangi sangat. Uish, wanginya. Itu hidung. Apa namanya, mulut. Mungkin dia akan bercakap atau merasa sesuatu tu, mungkin dia cakap dengan orang perempuan, memujuk, merayu dan sebagainya. Dengan lidah juga dia merasa sesuatu tu sedap, nikmat dan sebagainya. Tapi semua tu tak sama dengan mata ni. Maka sebab itulah Allah sebut pertama sekali, katakanlah kepada orang beriman, jaga mata dulu. Mata kena jaga, sebab mata ni dalam banyak-banyak panca indera kita, mata paling bahaya. Maka sebab itu Allah kata kepada orang lelaki beriman, jaga mata. Kemudian kepada orang perempuan beriman, jaga mata juga yang pertama sekali. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa? Ada 4 keadaan manusia ni dengan mata. Pertama sekali, berdasarkan ayat tadilah, pertama sekali, lelaki tutup mata, perempuan tak buka aurah. Okey, ini pertama. Lelaki tutup mata, perempuan tak buka aurah. Ini darjat paling tinggi. Mana orang lelaki, bila nampak sesuatu yang tak sepatutnya, dia tutup mata. Orang perempuan pula, dia tak buka terus. Yang ini darjat paling tinggi, dia paling baik lah. Maknanya tak ada peluang nak tengok sesuatu maksiat tu. Yang kedua pula, lelaki tutup mata. Ada pun orang perempuan, dia buka aurah contohnya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, okey lagi, tak bahaya lagi, sebab orang lelaki tutup mata. Engkau buka lah banyak mana pun ni, kita tutup. Nak nampak benda. Kan? Sebab dia kait dengan panca indera tadi lah. Kalau mata dah tutup, hidung ni sekadar bau je. Telinga sekadar dengar, dia cantik depan kau tu, tapi mata tutup. Tak layan. Tutup.
Yang mulut dia kata, cantik ke? Mungkin mulut kata begitu tak? Tapi oleh kerana mata tu tutup, walaupun perempuan buka, selamat lagi, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu level kedua. Level yang ketiga, lelaki buka mata, ni buka, tapi masalahnya buka macam mana mata kita bolak, macam mana pun perempuan tutup. Tak jadi juga. Nengok kita, tapi masalah ditutup. Nak menengok benda. Jadi yang level ketiga, 1, 2 dan 3 ni, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia tak bahaya. Cerita pada keadaan, bukan cerita pada hukum ni, pada keadaan. Kalau lelaki tutup mata, perempuan tutup aurah, selamat level 1. Kalau lelaki tutup mata, perempuan buka aurah, selamat lagi sebab orang lelaki tak nampak. Yang ketiganya, orang lelaki buka mata, tapi perempuan tutup pula, selamat juga. Sebab nak tengok apa, bertutup. Yang keempat, bahaya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bila lelaki buka mata, perempuan pun buka aurah. Yang ini memang bahaya. Memang bahaya. Sehingga kan Asy-Syauqi. Ni syair ni saya hafal pada zaman muda. Syauqi dia buat satu syair. Syauqi ni, kalau orang Arab sukalah sebut nama Syauqi ni. Dia penyair Arab. Dia kata apa? Nazratun, fabtasamatun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqa'un. Ada 6 step dia. Nazratun, pandang-pandang. Fabtasamatun, senyum-senyum. Fasalamun, salam-salam. Fakalamun, tegur-tegur. Famau'idun, janji-janji. Faliqa'un, bertemu. Apa yang pertama sekali sebut? Nazratun, mata. Maknanya mata ni mula segala kejahatan, seolah begitu. Berbanding dengan anggota yang lain. Sebab itulah bila mata nampak seorang perempuan tu cantik, maka bermulalah dia senyum. Fa batasamatum. Cantiknya dia ni. Bila senyum, fa salamun, maka salam. Apa khabar saudari? Nak ke mana? Dia jadi macam tu Sarip Abdul lah. Samsing Kampung Dusun. Nak ke mana Cik Salma? Dia blok dengan bersikal lah. Dia salam. Fa salamun, fa tu kalam. Bercakap. Anak siapa? Duduk kat mana? Cantiknya. Belajar kat mana? Oh, belajar kat sini je. Oh, belajar bidang apa? Saya belajar nama bidang agama. Oh, ustazah. Bagus sangat. Saya suka ustazah. Dia mula dah. Lepas tu bila dah bercakap, fasalamun, fakalamun, famau'idun. Janjilah dia. Takkan tak boleh jumpa kot bila-bila kita ngetek-ngetek ke mana-mana. Tak boleh lah. Saya ni ustazah. Nanti orang marah, nanti orang tahu saya jumpa lelaki, macam-macam orang cerita, tak boleh. Tak apalah, kita jumpa tempat tertutup. Cari kedai-kedai kopi hipster yang gelap-gelap, cermin, kita minum kat situ. Dia famau'idun, dia berjanji, akhir sekali faliqa'un. Akhir sekali bertemulah dia. Maka permulaan kepada sebuah pertemuan itu bermula dengan mata yang pandang. Maka sebab itu Syekh Mutawalli sebut, mata tu penting sangat berbanding dengan benda-benda yang lain, anggota-anggota yang lain, sebab itulah awal kepada bermulanya sesuatu perbuatan yang tidak baik di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi yang 4 tu bahaya, iaitu bila lelaki buka mata dan perempuan buka aurah, ini paling bahaya. Dan adalah disebut itu, bagaimana cara nak pastikan perempuan tu tutup aurah dia, disebut kena wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Khumur ni adalah kain yang tutup kepala. Khumur ataupun khimar. Juyub ni. Juyub ni pada jaib. Jaib ni poket atas ni. Ni dipanggil jaib. Jadi labuhkan kain tudung perempuan itu kena tutup bahagian dada atas ni. Jadi isteri kita pakai tudung style macam mana tu pulang, tapi pastikan tudung itu menutupi bahagian dada. Tutup dada. Mana tak boleh nampak leher, tak boleh nampak belahan dada di sini, tak boleh nampak, tutup. Sama ada nak pakai style macam mana tu, nak pusing macam mumia sekalipun, ikutlah. Tapi khimar itu mesti menutup bahagian dada wanita. Adakah bila orang perempuan, ni persoalan, adakah orang perempuan bila pakai tudung tak nampak bentuk? Nampak juga tuan-tuan, nampak juga. Tetapi kalau nampak bentuk dengan nampak terus, ada beza tak? Beza pandangan lelaki ya. Nampak terus, direct sangat ni, nampak betul. Itu kan ada beza.
Maka sebab itulah labuhkan apa kain tudung itu menutupi bahagian dada. Itu apa ayat yang ke-31. Dan siapa yang boleh disebut situ nama-nama yang dibolehkan? Pertama sekali orang yang boleh tengok aurah kita, pertama sekali suami, yang kedua bapa mereka, yang ketiga bapa mertua mereka, yang keempat anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka, 5 saudara-saudara mereka, adik-beradik, 6 anak bagi saudara mereka, anak saudara, 7 8 anak saudara juga belah perempuan, 9 muslimah perempuan-perempuan Islam, 10 hamba yang mereka miliki, 11 orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua yang tidak berkeinginan untuk perempuan. Ini tak ada dah kita ni hari ni. Atau kanak-kanak yang belum mengerti, mana anak-anak yang tak tahu pun apa namanya, kita kata tak memayis. Lagi? Dan janganlah mereka mengaku. Itu 12 kategori orang yang boleh melihat aurah wanita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang hari ini ada sedikit manfaat lah. Pertama sekali berkenaan dengan bagaimana Islam mengajar kita adab bertandang ke rumah saudara mara kita, ahli keluarga kita atau jiran tangga kita, beri salam dan istiqnas, menyenangkan hati tuan rumah. Kemudian kita dah bincang tadi kenapa Islam menyuruh kita berbuat demikian, ada sebab-sebabnya. Dan apa tujuan sebenarnya kita datang ke rumah tu, antaranya ialah kita nak jumpa tuan rumah. Maka oleh kerana kita nak jumpa tuan rumah, rumah itu tidak menjadi isu bagi kita. Kemudian yang terakhir kita bincang berkenaan dengan menjaga pandangan mata sama ada lelaki atau perempuan. Ada level yang diberi oleh Syekh Mutawalli Syarawi, ada 4 level. Level 1, level 2, level 3 itu tidak menjadi tidak akan memberi mudarat ataupun kita tidak bahaya, tapi ada situasi yang keempat itu bahaya. Dan ayat terakhir kita bincang, ayat 31 itu ialah berkenaan dengan orang perempuan pun kena jaga mata mereka dan menjaga aurah mereka, dan siapa yang boleh melihat aurah mereka disebutkan 12 nama, 12 narai lelaki yang boleh melihat aurah mereka. Mudah-mudahan ini semua menjadi pengajaran bagi kita semua dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sama-sama kita perbaiki diri kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita berusaha untuk bertambah baik, menjadi lebih baik, insya-Allah Allah akan tambah keberkatan, kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun kita tahu kita tak sebaik mana, tapi kita berusaha untuk jadi lebih baik. Mungkin kita rasa macam tak sempurna lagi tutup aurah kita usaha untuk sempurnakan, insya-Allah Allah turun keberkatan sedikit demi sedikit, lama-lama insya-Allah kita lihat ada kesannya kepada diri kita daripada usaha kita yang kita rasa mungkin agak struggle juga, tapi lama-lama Allah akan tunjukkan jalan pada kita. Doalah selalu kalau anak-anak kita belum cukup sempurna menutup aurah, dia doakan mudah-mudahan mereka ni Allah bagi petunjuk pada mereka. Sebab kadang-kadang didikan ini tidak berlaku dengan sekelip mata berubah. Apa yang kita cakap pada anak-anak isteri kita pada hari ini, kita akan berubah esok, mungkin 10 tahun akan datang, mungkin 20 tahun akan datang. Tapi percayalah usaha kita itu Allah dah nilai, walaupun belum menampakkan hasilnya. Kerana itu dulu tangguh tasbih kafarah dan surah Nas. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.